Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini, dan insya-Allah kita akan menyambung tahsin tilawah Al-Quran kita pada Al-Juz'us Sadis wal 20, juzuk yang ke-26 daripada surah Muhammad, muka surat ataupun halaman 510, bermula daripada ayat yang ke-30. Sekali lagi insya-Allah kita akan mulakan ataupun menyambung tahsin tilawah Al-Quran kita daripada halaman 510 surah Muhammad, yakni akhir surah Muhammad. Kita akan habiskan surah Muhammad insya-Allah. Setelah ini surah Al-Fatih yang berada pada juzuk yang ke-26, As-Sadis wal 20, bermula daripada ayat yang ke-30. Insya-Allah pada hari ini kita akan menyambung bacaan daripada ayat yang ke-30, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pada ayat ini dan seterusnya berkenaan dengan pernyataan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sifat dan juga perbuatan orang-orang munafik hari ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah sebut sedikit pada pertemuan kita yang lalu, am hasibal ladzina fi qulubihim maradun allan yukhrijallahu adghanahum. Dan pada hari ini Allah Taala mulakan dengan walau nasya'u la arainakahum. Okey, dari segi bacaan kita lihat huruf yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala mulakan pada hari ini adalah huruf waw, yang mana makharijul huruf ataupun makhraj huruf bagi waw adalah dua bibir mulut kita yang kita mesti muncungkan. Wa, sebagaimana yang telah kita beritahu sebelum ini bahawa waw adalah salah satu-satunya huruf yang mesti dimuncungkan di dalam apa sahaja baris yang kita sebut, kerana makhraj dia muncung, baik baris atas, bawah, depan, hatta mati sekalipun. Wa, jadi kena muncung betul-betul. Walau nasya', bila kita nampak tanda panjang, ataupun yang lebih tepat sebenarnya adalah huruf mad, alif huruf mad, dan setelah dia ada hamzah, kita panggil mad wajib muttasil. Ada satu lagi mad jaiz munfasil. Apa beza dia? Mad wajib muttasil adalah muttasil, kalau kita nak ingat, muttasil ni bersambung ataupun duduk sekali dalam satu kalimah yang sama. Apa dia? Huruf mad alif berserta hamzah dalam satu kalimah. Itu kita namakan dia muttasil, bersambung. Adapun satu lagi munfasil. Munfasil huruf mad di akhir perkataan pertama bertemu dengan hamzah di awal perkataan yang kedua. Jadi ianya jadi munfasil. Munfasil ni tidak duduk sekali, bercerai.
ataupun berpisah di antara huruf mad dan hamzah. Okey, di sini huruf mad dan hamzah dalam satu kalimah, satu perkataan, nama dia mad wajib muttasil, panjanglah. Jadi tanda panjang itu baru diletak oleh para ulama. Asalnya tidak ada. Jadi macam mana nak panjang ataupun pendek, dengan kita melihat huruf mad dan hamzah dalam satu perkataan. Dari segi orang Arab sendiri, dalam mereka bercakap, walaupun fusaha, mereka tidak gunakan mad di dalam percakapan mereka. Juga dengung ataupun gunnah tidak ada dalam percakapan mereka. Tetapi bila kita membaca Al-Quran, antara beza di antara Quran dan perkataan orang Arab yang asal pada zaman Nabi SAW, antaranya mereka tidak memanjangkan mad. Tapi bila baca Quran kena panjang. Kalau mereka bercakap walau nasya, kita kena walau nasya bila baca Quran. Kalau mereka bercakap innallah, bila baca Quran innallah, itu antara perbezaan. Okey, walau nasya'u la aray, ra huruf isti'la, huruf tebal kita panggil, tafkhim. Tafkhim asalnya dia istifal, ra. Tapi bila dia berbaris atas, 3 huruf yang boleh berubah mengikut keadaan yang telah kita beritahu sebelum ini. Yang pertama adalah alif. Jika dia berada setelah huruf tebal, dia tebal. Macam selalu yang kita baca dalam Fatihah, waladha, dha tebal. Dan panjang yang kita buat tu tebal. Dha, kita takkan baca dha, tak dha. Sebab apa? Alif itu berada setelah huruf tebal dan mad itu jadi tebal. Dha. Yang kedua adalah lam, pada lafzul jalalah. Allah, sebenarnya lam, la, li, lu. Bila berada pada lafzul jalalah, kita kena baca tebal. Wallah, Allah tebal. Itu dalam bacaan kita ataupun qiraat kita. Ada dalam qiraat lain, antaranya qiraat Warsh an-Nafi'. Dia ada lain sedikit. Mana-mana huruf lam yang berada setelah huruf isti'la, sad, dad, ta, za yang berbaris atas ataupun depan, dia tebal. Contohnya as-salah, kita baca dia as-salah. Kalau kita biasa dengar, ataupun siapa yang biasa pergi ke luar negara, Mesir ke, ada setengah-setengah tempat itu dia akan azan hayya 'alas salah, Allah. Itu betul. Jangan kata tak betul. Tak betul bacaan dia dari segi qiraat yang lain. Adapun kita tidak, pada lafzul jalalah sahaja yang kita tebal. Okey, yang ketiga adalah huruf ra. Huruf ra ini biasanya nipis, tetapi dalam beberapa keadaan kena tebal. Jadi kesimpulan yang dibuat oleh para ulama, kalau kita lihat kitab-kitab berbezalah, tapi kesimpulan yang daripada guru saya, 8 tempat yang wajib kita baca tebal pada ra. 8 tempat. 4 tempat yang wajib dibaca nipis pada ra, dan 2 tempat yang boleh dibaca tebal dan juga nipis. Jadi ra salah satunya adalah berbaris atas kena tebal. Bagaimana nak tebalkan ra? Pertama sekali kena tahu makhraj dia. Di mana makhraj dia? Hujung lidah kita bertemu dengan langit lembut, kawasan situ, dekat nun atau kawasan dia lah. Cuma beza di antara ra tebal dengan nipis adalah lidah kita yang belakang, kita kena angkat sikit, dan akan ada lekukan sedikit pada tengah lidah, itu jadi tebal ra. Adapun kalau kita sebut lidah kita dalam keadaan biasa, tidak ada lekukan pada tengah itu, dia akan jadi nipis, ri. Jadi nak tebalkan dia ra. Ada setengah orang dia biasa baca la ra, ra tak tebal, ra, kena tebal. Dan tidak ada kaitan tebalnya ra dengan muncung mulut. Setengah orang dia nak tebal ra, dia muncung mulut, ra. Tak. Huruf tebal tidak ada kaitan dengan muncung. Biasanya lidah kita saja. Muncung mulut hanya pada waw dan huruf-huruf yang berbaris hadapan, baru kita muncung. La araynakahum fala araftahum,
Fa ini juga kesalahan yang biasa orang buat. Dia guna dua bibir mulut, bibir atas, bibir bawah. Fala arabtahum. Sedangkan bibir bawah dengan gigi atas untuk fa. Fala araftahum. Dan ada sifat rakhawah pada fa, yakni beri tempoh dulu sebelum kita pindah. Jangan fala araftahum, fala araftahum, raftahum. Lepaskan angin ya. Okey, tahum mim tidak ada tanda. Itu dengung bertemu dengan ba. Kita namakan dia ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Bisimahum. Berhenti situ. Okey, saya baca dulu dan minta ikut. Kita akan sambung setelah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cuba. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم wala ta'ain sempit halqum kita tengah wala ta'rifan dengung nun bersabdu wajibul ghunnah nahum mim tu tidak perlu lama lah, mati terus pindah pada fa. Hum fi lah sebagaimana kita sempitkan untuk huruf ain tengah halqum yang kita perlu tolak ke dalam. Wala ta' sama juga dengan huruf ha. Cuma kesalahan yang biasa berlaku pada ha, orang Melayu kita dia sebut ha biasa tertukar dengan ha. Lah ni tak betul. Sempitkan tengah. Lah tengah. Orang tua biasa sebut ha pedas. Jadi kena latihanlah, jangan lah. Jangan ha yang dekat dengan dada tu. Tengah halqum kita. Lahnil qaul. Qaf tebal. Kesalahan yang biasa berlaku bila qaf baris atas selepas dia ada waw. Sering berlaku qaf itu dinipiskan. Lahnil qaul. Ramai baca begitu. Tak, qaf mesti tebal. Lahnil qaul. Lam tu nipis. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Wa nipis, Allah yang tebal. Setengah orang dia tebal waw lagi. Wa. Dia baca wallah. Wa tak betul. Wa. Wallah yang tebal hanya kalimah Allah. Huya sampai ain, lamu a sampai ain, malakum. Wallahu ya'lamu a'malakum. Okey. Ayat yang berikutnya wala naba lantun ba. Ya. Oh, yang pertama Yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala beritahu bahawasanya jika Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, tentulah Allah Taala memperkenalkan ataupun memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bisimahum, yakni tanda-tanda orang munafik satu-satu. Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala beritahu wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, Allah Taala beri satu gambaran, kamu boleh kenal mereka dari segi percakapan mereka. Biasa kalau kita tengok orang-orang yang ada niat yang tidak baik dalam hati mereka, ataupun ada perkara-perkara yang buruk di dalam hati mereka, biasanya dia akan terungkap pada perkataan. Kenapa? Kerana ada benda tu dalam hati. Dengki dan sebagainya. Biasa kalau orang yang biasa dengki dengan orang, bila jumpa je orang lain, dia akan menceritakan tentang buruk orang. Kita tengok kalau duk bercakap ni mesti dia cerita buruk orang. Tu tanda tak baik tu. Tu sifat tak baik. Jumpa siapa mesti dia cerita buruk orang. Jadi kita kena ingat, takut belakang kita dia cerita buruk kita. Tu sifat yang tidak baik.
Itu sifat orang munafik yang suka laga-lagakan orang. Jadi kamu boleh kenal mereka dengan cara mereka bercakap. Wallahu ya'lamu a'malakum, dan Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, Allah Taala mengetahui segala yang kamu lakukan. Okey, wala nab lantun ba, kita panggil qalqalah sughra. Qalqalah sughra ni apa? Qalqalah yang kita tidak berhenti padanya. Itu lebih mudah untuk kita faham. Setengah orang dia kata di akhir perkataan, dia tengah perkataan. Biasa orang keliru. Sebab ada huruf qalqalah yang berada di akhir perkataan, tetapi kita tidak namakan dia qalqalah kubra, tapi sughra. Sebab apa? Sebab kita tidak berhenti padanya. Jadi lebih mudah untuk kita faham. Mana-mana huruf qalqalah yang kita tidak berhenti padanya, dia jadi sughra. Bila kita berhenti, kubra. Contoh, qad aflahal mu'minun. Kalau kita berhenti qad, qalqalah kubra. Kalau sambung qad jadi jangan lama terus masuk pada a. Sama juga di sini, wala nabluwan, tengok, nakum ha sampai hakum. Ha ni mesti dilatihlah. Hatta na'ain sampai lamal muja, mad asli dua harakat ataupun mad tabi'i. Hidi mad asli. Namin nun tidak ada tanda, itu cam untuk dengung, kecuali jumpa lam dan ra. Nun mati, atas dia kosong, itu tanda dia dengung, lamakan dia, kecuali jumpa lam dan juga ra. Di sini kita jumpa kaf. Jadi satu tambahan lagi, pertamanya kita tengok nun tidak ada tanda, cam dia dengung, lamakan dia. Setengah orang dia baca minkum, tak, minkum. Yang kedua, untuk cantikkan lagi bacaan kita, sebagaimana yang kita nak buat ni, yakni tahsin, kita kena lihat huruf apa yang kita jumpa. Jika jumpa huruf kaf, kena tahu di mana makhraj dia, dalam, dekat dengan tekak kita. Ka, lepas dia qa, lepas tu kha, ghain, tempat ni. Okey, yang kedua kita kena tahu huruf tu nipis atau tebal, sebab dia mempengaruhi cara kita dengar. Setengah orang dia dengar jumpa kaf tebal, minkum, minkum, tak betul. Yang pertama tahu dengar, yang kedua cara dengar. Min nipis, sebab dia istifal. Istifal ni apa? Suara kita tidak naik ke langit ketika kita sebut, dia terus keluar. Minku, terus kum wassa, sad tebal. Biri panjang, na wa nab lantun ba, lu wa akh kha tebal, akhbarakum ra tebal. Okey, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Ayat berikutnya Allah SWT menceritakan bahawa dia akan menguji kamu sehingga nyata orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan juga orang-orang yang sabar dalam melakukan ataupun menjalankan perintah Allah SWT. Jika tidak ada ujian, tidak tahu siapa yang berani berjuang, siapa yang sabar bila diuji. Orang semua boleh cakap, oh saya sabar kalau diuji. Tapi bila kena uji, ramai yang menyalahkan Allah SWT. Sebagaimana kisah yang kita biasa dengar dalam hadis, Nabi SAW lalu di kubur, ada seorang perempuan menangis, anak dia meninggal. Nabi tegur, kamu seolah-olah tidak redha dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kamu. Dia tak tahu tu Nabi, dia marah. Kamu apa tahu? Yang kena aku. Jadi Nabi SAW lepas dia buat begitu, Nabi terus pergi. Sahabat Nabi pergi tegur perempuan tu, wahai fulanah bin fulanah, yang tegur kamu tu Nabi SAW. Dia terkejut, dia tak perasan sebab terlalu sedih anak dia meninggal. Dia pun pergi kejar Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku minta maaf, aku tak tahu yang kamu yang tegur aku. Sekarang aku sabar, dia kata. Sebab Nabi pesan dia untuk sabar.
Nabi kata as-sabru inda sadmatil ula. Sabar tu mula-mula kamu kena tu. Mulut kamu salahkan Allah ke ataupun kamu redha dengan ketentuan Allah. Jadi sabar ni orang boleh bercakap semua. Tapi bila kena mula-mula tu, macam mana respon dia terhadap takdir dan juga ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala nabluwa akhbarakum, dan sehingga kami dapat mengesahkan benar ataupun tidaknya berita tentang keadaan kamu, bagaimana perkataan kamu, perbuatan kamu dengan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Jadi setengah orang pun dia mengeluh, kenapa saya selalu diuji? Sebab selagi mana kita hidup atas muka bumi, kita akan sentiasa diuji. Sebab dunia ni dia panggil darul bala, tempat ujian. Tak ada orang di atas dunia yang tak ada ujian. Cuma ujian orang tu masing-masing lain-lain. Oleh kerana tu kita kadang-kadang kita duk ukur apa yang kita kena dengan orang lain kena. Kenapa orang lain tak kena macam aku kena? Tak, orang lain kena ujian dia. Orang kaya dengan ujian orang kaya, orang susah dengan ujian orang susah. Orang yang ada ilmu dengan ujian yang Allah Ta'ala beri mengikut kadar masing-masing. Jadi semua orang ada ujian. Tak ada orang yang tidak ada ujian atas muka bumi. Bila habis ujian, bila kita mati, tak ada dah ujian. Para ulama kata tempat berehat yang sebenarnya adalah dalam kubur. Sebab manusia tidak perlu solat, tidak akan diuji lagi. Kita akan dapat apa yang kita usahakan dalam kehidupan kita. Okay, seterusnya adalah ayat in dengar wajibul ghunnah. Nallazi za, ambil perhatian. Setengah orang ataupun pembaca Al-Quran juga seringkali salah sebut za, dia sebut dengan zai. Innallazi zi, tu zai. Za ini hujung lidah kita sentuh hujung gigi hadapan. Keluar sedikit tu. Zi. Panjang dua harakat. Nakafaru, ra tebal. Wasaddu, man asli. Ansa, nun tidak ada tanda dengung kecuali lam ra. Pertama. Yang kedua, kita kesan kenal pasti huruf yang kita jumpa sin, huruf istifal, nipis, sa. Jangan dengung tebal. Ansabi, tak. Ansa. Jadi perlu lihat kepada huruf yang kita jumpa untuk dengung yang betul. Sabilillah, kalimah Allah sebelumnya baris bawah nipis. Ada orang baca, mungkin orang yang dah selalu baca tak ada lah. Orang yang baru belajar ataupun dah selalu baca tapi dia tak belajar. Ada datang jumpa, dia kata saya selalu baca dah Ustaz. Bila baca ansabilillah, kita kata macam mana tu? Mungkin dia terlupa, wallahu alam lah. Jadi Allah sebelumnya baris bawah kena nipis. Wasyaq, itu kita panggil mad lazim kalimi muthaqqal. Tanda panjang ataupun huruf mad tu asalnya. Tanda panjang tak ada sebenar pada zaman Nabi SAW. Baru diletak oleh para ulama untuk bantu orang yang akan datang. Jadi yang sebenar yang perlu kita lihat huruf mad, alif tu. Dan jika selepasnya hamzah jadi mad jaiz ataupun mad wajib. Tetapi jika selepas huruf mad bukan hamzah, dia jadi mad lazim. Mad lazim lihatlah, kalau ada sabdu selepas dia muthaqqal, berat sikit sebab ada sabdu. Jika tidak ada sabdu, mukhaffaf, ringan sedikit. Di sini mad lazim kalimi muthaqqal. Jadi panjang dulu 6 harakat, kemudian matikan qaf tanpa perlu kita lantunkan. Mati qaf tanpa perlu lantun. Sebab setengah orang disebut wasyaqur, tak betul. Mati je tanpa lantun, masuk kepada qaf. Wasyaqur rasul, masuk. Rasul mim dengung. Ba'di ma tabayyana lahumul huda. Lai, masuk dalam ya, nun tidak ada tanda dengung, jumpa ya idgham ma'al ghunnah. Bagaimana nak buat? Masukkan nun ke dalam ya dan dengung pada ya. Lai ya, nun tak bunyi, yang bunyi hanya ya yang kita dengungkan. Lai yadurru, dad tebal. Durrullah, kalimah Allah tebal. Hasyai'an, muncung mulut.
Tanwin bertemu waw sama mad, kita panggil idgham ma'al ghunnah. Dengung dalam keadaan kita muncungkan mulut kita. Syai'an wa sayuh bitu'a ain sampai alaikum ma lahum. Kita baca dulu. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah Kalau nafas panjang elok sambunglah. Kita berhenti raikan yang tak sempat. Boleh ambil wasaddu, tapi kalau kita ambil wasaddu tak sempat juga. Jadi boleh ambil wasyaqur rasul. Wasyaqur rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda. لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. Dalam ayat ini Allah SWT menyatakan bahawasanya sesungguhnya orang-orang kafir yang menghalangi diri dia sendiri dan juga orang lain dari jalan Allah, dia tak nak terima Islam. Ada juga di kalangan mereka yang halang orang lain jangan terima Islam. Dan juga wasyaqur rasul, yang memusuhi ataupun menentang Rasul Allah, utusan Allah. Bila mereka tentang min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah datang ataupun nyata bagi mereka kebenaran petunjuk yang dibawa oleh Rasul tadi. Bukan tak ada Rasul, tak. Dia tentang kebenaran tu setelah didakwah kepada mereka, dah sampai kebenaran pada mereka. Allah SWT nyatakan la yadurrullaha syai'a. Mereka tidak sekali-kali akan dapat mendatangkan ataupun mendatangkan mudarat kepada Allah SWT. Sebagaimana yang para ulama selalu sebut, yang kita biasa dengar, jika di atas muka bumi semua orang tidak beriman kepada Allah, Allah Ta'ala tidak akan kurang kesempurnaan dia. Sebab dia maha sempurna. Sebelum dia cipta kita, dia maha sempurna. Dia cipta kita sama, dia maha sempurna. Jika semua manusia atas muka bumi daripada awal hingga akhir semuanya taat kepada Allah, Allah Ta'ala tidak akan meningkat kesempurnaan dia. Tak, sebab dia dah maha sempurna. Jadi kebaikan yang kita buat sebenarnya bukan untuk Allah, untuk kita. Allah Ta'ala suruh kita buat sesuatu, kita terima, kita taat kepada dia. Kebaikan tu untuk diri kita, dan Allah Ta'ala balas kebaikan untuk diri kita. Dahlah dia beri nikmat kepada kita, mata, tangan, kaki, kita dapat baca Quran dan sebagainya. Dia balas pula apa yang kita buat. Oleh kerana itu sebenarnya kita masuk syurga ni bukan dengan sebab amalan kita. Sebab kita tak boleh nak bayar nikmat Allah, tak boleh nak bayar. Tetapi semata-mata dengan rahmat Allah. Nabi SAW juga beritahu, hatta aku sendiri masuk syurga dengan rahmat Allah. Cuma para ulama sebut, buat apa amalan soleh kita? Amalan soleh kamu itu menentukan kedudukan kamu di dalam syurga. Jika banyak amal soleh kita, tinggi sedikitlah kedudukan kita dalam syurga. Jika kurang sikitlah kedudukan dalam syurga. Tetapi masuk ke dalam syurga semata-mata rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala tutup wasayuhbitu a'malahum, dan Allah Ta'ala akan hapuskan amal perbuatan mereka. Ayat yang berikut ni kita terus bacalah, sebab masa tidak banyak. Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul. Nafas panjang elok habiskan. Cuma kalau tak sempat berhenti, boleh terus sambunglah. Wala tubtilu a'malakum.
Cuma ambil perhatian, yang pertama adalah huruf ta yang berbaris bawah. Ramai di kalangan pembaca Quran, bila ta, sa baris bawah disebut nipis sedikit. Ati tu jadi ta. Tak betul. Kita ati, ta. Selain isti'la, sifat bagi ta, dia ada satu lagi sifat kita panggil sifat itbaq. Itbaq ni kuat. Isti'la, suara kita naik ke langit dulu. Itbaq, suara itu pantul ke lidah, dia terkumpul sekejap. Itu jadi ti, tebal. Jangan ati jadi ta. Si, jangan si jadi sin. Yang kedua adalah bila kita sebut ma, jangan buka mulut luas sangat. A'mala, ma. Jadi kurang tepatlah lahjah kita tu. Ma, cukuplah. Okey. Allah SWT nyatakan, wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan juga taatlah kamu kepada Rasul Allah dengan mematuhi apa yang disuruh oleh Allah dan juga mencontohi Nabi SAW dalam apa sahaja yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa kepada kamu, kamu ambil. Wa ma nahakum, apa yang Nabi tegah kamu tinggal. Fantahu. Quran tak sebut apa yang Nabi tak buat. Tu jadi beza sikit. Apa yang Nabi larang beza dengan apa yang Nabi tak buat. Tu panjanglah perbahasan dia. Wala tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amalan-amalan kamu. Ini juga dalil antaranya bila kita dah mula solat tak boleh nak batal saja. Allahu akbar. Rasa nak minum air tak boleh. Haram hukumnya. Wala tubtilu a'mal, kecuali ada benda-benda yang mudarat ataupun yang darurah, yang terpaksa kita berhenti. Okey, juga boleh diterjemahkan wala tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amal kamu dengan kamu kufur kepada Allah. Para ulama sebut berdasarkan Quran dan juga hadis, jika kita beramal contoh 80 tahun, tiba di akhir umur kita, na'udzubillah min zalik, kufur pada Allah, semua amalan 80 tahun tu batal. Kalau kita masuk Islam balik, mula balik, kosong balik. Dan juga jangan batalkan amal kamu dengan kamu riak bila buat amal. Contoh di semayang sebab nak tunjuk pada orang. Letihlah semayang. Solat kita sah kalau cukup syarat dan rukun, tapi pahala tak ada. Riak tu maksud membatalkan pahala amalan. Bukan membatalkan amalan kamu. Dia ada sah amalan, satu lagi sah pahala ataupun diterima, diberi pahala. Jadi ada amalan yang sah tapi tak ada pahala. Contohnya sebab dia riak. Semayang tunjuk pada orang, ngaji tunjuk pada orang dan sebagainya. Seterusnya, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم Sesungguhnya orang kafir yang menghalangi diri mereka dan juga orang lain daripada jalan Allah, dan kemudian mereka mati dalam keadaan begitu, falan yaghfirallahu lahum, mereka tidak sekali-kali akan dapat keampunan dari Allah. Kerana di akhirat nanti kalau seseorang itu mati dalam kufur, dia tak akan dapat kemungkinan diampun oleh Allah. Adapun jika seseorang itu beriman kepada Allah, mati tak sempat taubat, mungkin di akhirat dia dapat keampunan Allah. Ada orang yang di akhirat Allah Ta'ala pilih tanpa sebab untuk ampunkan dosa mereka. Cuma kita jangan berharaplah, sebab takut kita tak tergolong dalam kalangan mereka. Lebih baik ataupun orang yang bijak siap-siap sebelum mati minta ampun pada Allah SWT. Tapi di akhirat ada golongan yang memang Allah Ta'ala beri keampunan khusus tanpa sebab. Cuma bagi kita kalau dapat alhamdulillah. Tapi lebih baik bersedia sebelum kita mati, yakni minta ampun pada Allah SWT. Tetapi jika dia kufur pada Allah, tidak sekali-kali akan dapat keampunan.
Kalau mati dalam kufur, confirm neraka Allah, kekal dalam neraka. Okey, masa kita tak banyak. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Pendek ceritanya, Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada kita. Islam itu sebenarnya agama yang teratas. Okay, terus, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Jadi walahu ni cara dia berhenti, matikan ha, muncung mulut. Ramai orang berhenti mati ha saja. Walah, muncung mulut. Walahu. Itu cara untuk matikan dia. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Kehidupan dunia yang kita duduk hari ini adalah permainan dan senda gurawat, ataupun maksudnya benda yang tidak kekal, banding dengan akhirat. Dan siapa yang beriman, bertakwa, Allah Ta'ala akan berikan pahala pada mereka. Yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Ambil perhatian pada huruf dhad. Ramai orang dia adha, lantun. Dhad ni ramai sangat orang baca adha. Sedangkan dia bukan qalqalah. Qalqalah 5 saja. Qaf, ta, ba, jim, dal. Tahan dhad. Adghanakum. Cuma dhad ni agak sukar. Dia ada sifat yang kita namakan istitalah. Yang ni bila kita sebut tu kena panjangkan dia. Jadi seolah-olah memanjang sebab makhraj kita bergerak sikit. Perlu perhatian lah, baca depan guru dan sebagainya. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Pendeknya ayat yang terakhir Allah Ta'ala nyatakan bahawa jika kamu kedekut, bakhil, sebenarnya bakhil itu adalah akan kembali kepada kamu sendiri. Dan Allah Ta'ala Maha Kaya, tidak berhajat kepada kamu.
kamu yang berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cukup sekadar itu. Wallahu taala alam wa ilmuhu wa tam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.